Assalamualaikum dan hai semua. Bagi anda yang gagal menerima bantuan Keluarga Malaysia ataupun BKM baru-baru ni, anda boleh membuat rayuan bermula 2 hari bulan 5 2022 iaitu pada hari Isnin. Tempoh rayuan dibuka sehingga 1 bulan iaitu sehingga 2 Jun 2022. Jadi anda boleh ambil masa untuk beraya dulu, balik kampung dulu semua, bakar lemang, bungkus ketupat, tapai dan sebagainya. Lepas settle semua tu, lepas settle raya, boleh buat rayuan. Tak ada masalah. Untuk kaedah permohonan pula, terdapat 2 cara untuk anda lakukan, iaitu yang pertama, dalam talian. Okey, untuk dalam talian ni, 2 hari bulan 5 dah boleh start mohon. Manakala cara kedua pula ialah melalui borang manual. Yang ni 9 hari bulan 5 baru boleh start buat. Masa ni kebanyakan kita dah settle raya, dah kembali ke tempat tinggal masing-masing. So 9 hari bulan 5 tu anda boleh walk in ke HLHTN untuk hantar borang rayuan. Kat sini ada satu ingatan penting saya nak bagi tahu. Tahun lepas ramai yang termiss untuk membuat rayuan BPR. Dulu nama dia BPR, sekarang ni BKM. Even tempoh rayuan tu sebulan tapi still ada yang terlepas pandang. Bila agihan fasa yang kedua, ketiga dibuat, baru mereka tersedar tapi itulah permohonan rayuan telah pun ditutup masa tu. Jadi anda tolong war-warkan juga ya info pasal tarikh rayuan ni ke kawan-kawan maupun saudara mara supaya tidak ada yang tercicir maklumat. Okey, baik, settle yang tu. Sekarang kita masuk ke laman web BKM. Laman web BKM sekarang sudah berwajah baru, grafik baru. Okey, ni paparan versi smartphone. Anda boleh scroll down dekat bawah tu. Bagi anda yang gagal dapat BKM baru-baru ni, dia ada beritahu kod kan? Alasan ataupun sebab tidak lulus. Kalau anda was-was tak tahu nak buat rayuan macam mana, maksudnya perlu buat online saja ke ataupun perlu walk in ke HLHTN untuk submit borang yang diperlukan ke? Okey, untuk masalah tu, anda klik dulu dekat, dia cakap sila klik ikon I tu untuk kod alasan tidak lulus dan pembuktian dokumen sokongan. Klik dekat tanda ikon I tu. Ini merupakan jadual penerangan alasan tidak lulus dan juga salinan dokumen sokongan yang diperlukan. Ada sesetengah kes yang mana anda hanya perlu update secara online saja, tidak perlu pergi hantar dokumen sokongan. Dan ada juga sesetengah yang gagal tu disebabkan si dia tidak pergi update dokumen sokongan tu dekat HLHTN. Maknanya kena hantar by hand dokumen sokongan tu. Sekarang saya akan tunjukkan contoh antara kod alasan yang memerlukan anda untuk pergi ke HLHTN untuk kemukakan dokumen sokongan. Mari kita tengok. Untuk jadual ni saya akan highlight 3 situasi yang mana kesnya berbeza-beza dan tindakannya pun berbeza. Kita tengok contoh yang pertama. Kita ambil contoh kod 08. Okay, penerangan dia. Semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon dan juga pasangan melebihi RM5,000. Maknanya bila combine pendapatan suami dan isteri, jumlahnya melebihi RM5,000. Jadi mengenai salinan dokumen sokongan kat situ, diberitahu tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan. Sebabnya MOF telah pun membuat semakan. Bagi situasi yang macam ni, kalau pendapatan anda campur dengan yang isteri tak lebih pun daripada RM5,000, anda boleh ke LHTN untuk mengemukakan bukti. Sertakan dokumen sokongan macam slip gaji dan mana-mana dokumen yang berkaitan. Ini untuk yang berkeluarga ya. Kita tengok pula kod 09. Kat situ diberitahu semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon melebihi RM2,500. Dekat kotak sebelah, bahagian dokumen sokongan diberitahu tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan. Tapi kalau gaji anda ni yang bujang ya, kalau gaji anda betul-betul tak melebihi RM2,500, mungkin RM2,500 tu sebelum COVID. Lepas pada COVID mungkin ada yang diberhentikan kerja dan sebagainya, anda boleh pergi ke LHTN. Bawa bukti ataupun dokumen sokongan. Okey, kita tengok contoh kod yang seterusnya. Saya ambil lagi satu. Saya ambil kod 23. Masalah untuk kod 23 ialah pasangan wujud sebagai pemohon di permohonan lain. Apa maksudnya? Kes dia biasanya macam ni. Dulu pemohon memohon sebagai seorang bujang. Sekarang beliau dah pun berkahwin, sudah menjadi pasangan kepada suami dia lah.
Tapi si isteri ni lupa untuk membuat pembatalan status. Untuk batal status, kena isi borang BK05. Maybe dia tidak batalkan status dia masa bujang dulu tu. Sebab tu terdapat ralat yang bahawa pasangan wujud sebagai pemohon di permohonan lain. Kat situ dinyatakan pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Januari 2022. Kalau yang kahwin selepas tarikh tu tidak dikira. Jadi apa yang perlu anda lakukan untuk rayuan? Untuk membuat rayuan, anda kena pergi ke LHDN, bagi salinan MyCard dan juga CJ kahwin. Salinan CJ kahwin. Dan jangan lupa untuk mengisi borang BK05. Kalau anda nak tengok lebih banyak video-video soal jawab berkenaan BKM, cek senarai link di bahagian description ya. Klik description, saya dah letak semua link kat situ. Sekian saja perkongsian daripada saya. Semoga anda semua dipermudahkan urusan untuk membuat rayuan. Jika anda merasakan video tutorial kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe lah channel ni bagi mereka yang sudi untuk subscribe.